Berita terkini. Buat masa ini, serata media tempatan begitu hangat dengan berita berkenaan rumours perpindahan Carlos Tevez yang dikabarkan akan menyertai JDT. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya boleh katakan yang ianya tidak benar sama sekali. Spekulasi ini terjadi apabila TMJ kelihatan berhubung dengan Carlos Tevez melalui panggilan video bersama seorang lagi individu yang tidak dikenali melalui perkongsian tersebut. Begitu ramai yang DM admin tentang rumours ini. Jadi, saya akan bahas berkenaan rumours ini secara detail dan mudah dipahami oleh serata penonton di sini. Berdasarkan perkongsian dari rakan saya, pemilik JDT, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, TMJ, dan Carlos Tevez, hanya berhubung secara santai. Dipercayai, Carlos Tevez berhubung dengan TMJ melalui panggilan video tersebut, hanyalah ucapan tahniah kepada TMJ, kerana berjaya mendapatkan pemain bintang seperti Fernando Forestieri, untuk musim ini. Sumber juga telah memberitahu, Carlos Tevez memang sudah mempunyai hubungan yang rapat dengan TMJ, dan juga hubungan rapat terhadap Forestieri. Jadi, berita mengenai Carlos Tevez ke JDT untuk masa ini, tidak benar. Walaupun JDT sinonim dengan pemain yang berasal dari Argentina, tetapi untuk ketika ini, ianya sudah cukup. Saya tidak mahu berkata yang ianya perpindahan mustahil, kerana kita juga tahu, jika Tevez benar-benar ke JDT suatu hari nanti, ianya tidak mustahil untuk Tunku Mahkota Johor berbuat demikian. Sebagai rekod, ini bukan kali pertama Tevez dikaitkan dengan perpindahan ke JDT. Bekas penyerang Manchester City itu pernah dikaitkan dengan JDT sejak musim 2019. Sedikit berita tambahan. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, hari ini tampil memperjelaskan mengenai kedudukan pemain remaja berpangkalan di England, iaitu Jami Qureshi, yang didakwa tidak mendapat peluang mewakili skuad negara, susulan kononnya tiada usaha dari FAM untuk memancing beliau. Dalam satu kenyataan, Badan Induk Bola Sepak Negara itu berkata, Sekretariat Agungnya telah berkomunikasi secara terus dengan bapa pemain itu, iaitu Pervez Qureshi, dan pengurus Akademi Brighton, John Morling, bagi membincangkan panggilan kelatihan pusat skuad bawah 19 tahun kebangsaan, menjelang kejohanan AFC B19 di Uzbekistan, pada 2020. Menurut Setiausaha Agung FAM, Muhammad Saifuddin Abu Bakar menjelaskan, bapanya juga sebelum ini pernah mengadakan pertemuan dengan bekas Setiausaha Agung FAM, iaitu Stuart Ramalingam, dalam membincangkan status anaknya itu, pada 2020. Katanya, menerusi beberapa komunikasi di antara FAM dan Qureshi sekitar Julai 2020, bapa pemain itu mahu anaknya diberi keistimewaan taraf kerakyatan, tanpa perlu melalui proses penilaian teknikal, daripada jurulatih Brett Maloney, ketika itu. Pada masa yang sama, Wan Kuzri Wan Kamal, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, telah mematuhi proses kuarantin, selepas menyatakan kesediaan pulang ke tanah air, bagi menjalani latihan bersama skuad B19 tahun negara. Beliau juga telah dinilai dari segi kemahiran teknikal, sebagai usaha meyakinkan barisan kejurulatihan, bahawa beliau layak dipertimbangkan, ketika itu. Sebagai Badan Induk Bola Sepak Negara, FAM tidak akan berkompromi dalam mematuhi peraturan garis panduan dan undang-undang kerajaan, berhubung proses kuarantin berkaitan COVID-19, serta taraf kerakyatan untuk mana-mana individu, bagi semua peringkat umur pasukan kebangsaan, katanya. Sesetengah pihak sebelum ini mempertikaikan usaha FAM, selepas menyaksikan Jami memilih kerakyatan Iraq, walaupun pemain kacukan itu sebelum ini dilaporkan bakal menyertai skuad negara. Menerusi kenyataan sama, Saifuddin Abu Bakar turut menunjukkan beberapa komunikasi antara FAM dengan pihak Jami, bermula dari 30 Jun 2020, sehinggalah Maloney memutuskan tidak menyenaraikan pemain itu, pada 24 Julai 2020, sebelum AFC mengumumkan kejohanan B19 dibatalkan, pada Januari tahun lalu. Katanya, keputusan Maloney dibuat atas sebab tiada persetujuan yang telah dicapai di antara kedua-dua pihak, berhubung penilaian teknikal terhadap pemain itu, serta komitmen bahawa dia memilih Malaysia dan bukan England, seandainya kedua-dua negara layak ke Piala Dunia bawah 20 tahun, di Indonesia nanti.
Kini, ianya jelas bahawa di sebalik dakwaan FAM tidak mengambil sebarang tindakan, Sekretariat Agong mengambil inisiatif berhubung dengan keluarga Qureshi pada 2020, tetapi atas sebab pelbagai faktor, usaha untuk menjadikan Jami rakyat Malaysia tidak tercapai. Memandangkan Jami kini memilih kerakyatan Iraq, kami ucapkan selamat maju jaya kepada beliau. Itulah percakapan yang telah FAM kongsikan kepada kita sebentar tadi. Jadi, apa pandangan korang semua tentang berita dan ulasan di dalam video ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat peribadi anda semua di bawah. Terima kasih.